untuk awal new episod. Saya Mila. Saya Jeffrey. Saya Melati. So untuk cerita kita pertama untuk hari ni, Jeff akan mulakan dulu. Aku pernah terhantar, tersalah hantar voice note mengumpat dekat orang yang aku mengumpat itu sendiri. Masa tu aku tengah marah dengan seorang classmate sebab perangai dia dalam grup assignment. Aku pun rekod voice note panjang dekat kawan aku setiap mengata perangai dia. Tapi sebab terlalu cuai, aku terseraskan dekat dia sendiri. Sampai sekarang aku masih ingat rasa panik bila nampak double tick biru muncul. Rasa busuk macam tu je. Tu je Dia tak sempat diri biasa lah. tak lah, dah double tick biru. Lepas tu jadi apa lepas tu? Tak apa, dia tak cerita. Dia macam tu je, cerita dia pendek. Tapi macam nak tahu juga kan. Ya tu. So mungkin dia orang gaduh. So pastilah, saya kan orang tak gaduh kan. Ikut orang pun. Maybe kalau tak gaduh macam tak. Tapi dia problem ke orang tu yang problem? Rasa macam, tak tahulah tu sebab dia cara dia mengumpat, mungkin kawan dia problem ataupun boleh jadi dia problem juga. Tapi benda tu memalukan. Yelah, mengatur pula tu. Jadi maksudnya dia tu macam mengumpat orang tu pula. Nanti nak kata lah, dia kan mengata leader tu kan, tapi dia tak berani mengata depan-depan. Next story is macam yang dia kata sejak masuk universiti ni dia rasa makin jauh dengan kawan lama sendiri. Lepas tu dia kata lah, dulu aku kawan-kawan dengan sekolah memang rapat gila. Hampir setiap hari kita keluar makan, main game semua, share semua masalah kat group. Lepas tu aku memang ingat kita punya friendship akan kekal macam tu sampai bila-bila. Tapi lepas masing-masing sama belajar dekat negeri dan universiti berbeza, semua macam tiba-tiba berubah so pada awal-awal tu kita orang kontak selalu, siap update semua pasal kelas baru, kehidupan kat tempat baru. Lepas tu lama-lama chat makin senyap dekat group. Semua orang sibuk dengan assignment, lepas tu kawan baru semua. Lepas tu ada masa tu aku nampak mereka keluar sama-sama tanpa ajak aku sebab aku belajar jauh-jauh. Lepas tu kadang-kadang bila diorang call pun, kadang-kadang bila aku call dengan diorang pun macam rasa macam dah tak tahu nak cerita apa. Lepas tu yang sedihnya bila aku sedar aku dah tak tahu apa-apa yang berlaku kat hidup mereka macam dulu. So aku mula bertanya lah sama ada persahabatan kita memang akan berubah bila masing-masing membesar, atau sebenarnya kami cuma sedang perlahan-lahan lupakan satu sama lain. So tak. Benda tu normal je. Sebab ya, dia belajar jauh kan. So dia pun ada kawan macam tu. So tapi setiap tahun kita orang buat lah jumpa meet up, macam staycation dekat Desaru ke, hari kita buat kat Genting. So dia sejaga boundary je, tak jangan terasa sebab diorang dari jauh nak macam mana. Ataupun ikut orang kot. Macam sometimes bila kita dah makin besar ni, memang kita akan banyak macam makin makin kita ada banyak. Maksudnya macam kita makin seorang-seorang je lah. Sebab kalau tengok pun nanti kita kahwin, kita ada isteri kita, itu suami kita je, faham tak? Tengok mak bapak kita macam ada kawan pun macam gitu je lah. Dia macam lebih rapat dengan anak dia kan? Kan? Nampak kan? So macam, so kita kena, makin lama kita kena macam sedarlah yang kita ada diri kita je. Tapi macam benda ni Mina boleh relate sebenarnya. Sebab dalam macam circle sekolah tengah pun, selepas SPM yang paling jauh study Mila seorang. Yang lain semua macam dekat-dekat. Lepas tu habis matrix pun yang paling jauh Mila seorang juga. Yang lain semua jauh-jauh. Lepas tu macam bila balik tu kan adalah juga keluar dengan dia orang kan. Cuma rasa macam lain lah juga sebab dah lama kan. Tapi Mila tak terasa tu sebab yelah kita pun dah besar kan. Mila dah tak boyfriend. Tak perlu buat benda tu macam sebagai satu isu. Itulah. Dia boleh je jadikan isu, boleh terasa valid perasaan tu. Cuma macam kita belajar daripada pengalaman, macam experience tu, faham tak? Macam kalau kita tak alami benda tu, kita tak akan belajar. So macam tak apa, kita terima je perasaan rasa macam tu. Nanti lama-lama kita macam tak apa gitu. So
story yang ketiga, aku pernah kena scam online sebab terlalu percaya dekat orang. Cerita dia, masa tu aku memang tengah nak beli telefon baru sebab telefon lama dah rosak teruk. Aku jumpa satu iklan dekat media sosial yang jual harga jauh lebih murah daripada pasaran. Seller tu nampak macam meyakinkan sebab dia post gambar pasal screenshot review customer dan video. Macam ramai dah beli dengan dia. Aku pun chat dia dan dia reply dengan macam baik lah. Sampai aku rasa tak ada apa yang macam mencurigakan. Dia cakap stok tinggal satu dan ramai orang tengah nak beli. Jadi aku cepat-cepat transfer duit sebab takut terlepas. Beli phone ke? Ya. Lepas lepas transfer dia cakap aku post dia akan post malam tu juga. Tapi bila aku tanya tracking number keesokan harinya, dia hanya lambat reply. Lepas beberapa jam terus hilang macam tu je. Akaun tu pun dah tak boleh dicari. Masa tu dia merasa bodoh sebab terlalu percaya. Sekarang yang aku pun dan dia macam tu je. Sampai sekarang aku jadi susah nak percaya beli barang online walaupun dekat saya yang nampak meyakinkan. Itu cerita dia. Tak, dia mesti jenis yang terpengaruh dengan yang iPhone 14 400.5, iPhone 15 500.5. Semua beza naik 100 ni. Yang tu memang sumpah tak masuk akal. In case kau nak beli pun insider walk in. Kau nak beli online pun TikTok ke Shopee ke, jangan beli kat seller macam ID Shop, Carousel. Sumpah bahaya. Kita jangan FOMO lah. Nampak mana semua orang beli benda tu, review macam bagus. Kita kena jangan terlalu FOMO. Boleh FOMO tapi jangan terlalu. Tapi dari situ tengok harga semasa. Jadi macam jauh sangat tu, sumpah tak masuk akal. Macam kadang-kadang kan kita terdesak. Kadang-kadang tu macam kita perlukan telefon, mungkin telefon kita rosak ke apa kan tu. Tapi kena hati-hati jugalah. Check dengan harga market. Kita beli ikut yang kita mampu je, tak perlu besar terlalu over-over. Kan macam it's okay kalau aku miskin, it's okay, sabun. Ay, dah pernah. Gerak. Tengok, play story. So, yang cerita apa? Okey, yang keempat, aku pernah nampak sesuatu waktu balik lewat malam yang sampai sekarang aku tak boleh explain. Malam tu aku balik lewat lepas study group dekat rumah kawan. Jalan memang sunyi sebab dah hampir pukul 2 pagi dan kawasan tu tak banyak kereta lalu. Aku decide jalan kaki sikit sebab rumah dah dekat. Masa tengah jalan, aku perasan ada seorang perempuan berdiri dekat bawah lampu jalan. Dia pakai baju putih, panjang dan rambut dia menutupi muka. Semula aku fikir mungkin orang biasa, tapi yang peliknya dia langsung tak bergerak walaupun aku dah makin dekat. Bila aku dah depan dia, bulu rumah aku terus meremang sebab suasana tiba-tiba dia terlalu sunyi. Aku cuba tenangkan diri dan jalan laju-laju tanpa toleh belakang. Tapi entah kenapa aku tak boleh tidur beberapa saat kemudian. Masa tu perempuan tu dah tak ada langsung walaupun jalan tu panjang dan tak ada tempat untuk dia pergi cepat-cepat. Sampai sekarang aku mesti teringat takut malam tu. Tak faham. So macam ni, contoh macam Jeff pergi rumah Melati study. Then tapi rumah tu macam a few blocks je. So nak balik malam tu kita nampak hantu. Tapi perempuan ni tak bergerak lah, dia rambut panjang. Tapi tu je lah cerita dia. Dia nak study Dia kata mungkin dia ambil method ke. Dia pernah study kita nampak something. Dia tak kata mata dia. Jadi kalau Jeff penat, dia tak nampak buat bodoh. Mampus kau. Ya tu. Takut pun dia tapi macam dia ada react apa-apa ke tak ada. Tak ada, dia relax je. Normal lah tu sebab misal orang kata kalau kita nak, kau tahu tu kan yang macam paranormal tu kan. Nanti baru tahu kalau kita pergi satu tempat kita kena relax je. Tidak lagi lah teruk kena kacau. Lepas tu dah keluar dari tempat tu, kita tak boleh balik rumah terus. Kita boleh lepak mamak ke. Benda tu betul. Nanti baru tahu tak macam sumpah sebab dia tahu benda tu ikut, so dia nak kalau benda tu kan. Tak, dia macam tak nak benda tu melekat kat rumah dia. Macam nanti kalau kau bawa tempat lain, dia akan stay situ je macam tu lah. Sebab kawan-kawan je pun buat paranormal juga. Diorang kalau habis buat benda tu, diorang akan stay kat kedai tom yum ke, kedai mamak ke. Seramnya, betul dia tinggalkan hantu ke mamak. Macam dia buat benda tu lah. Macam tu je lah. Lepas tu macam mana hantu tu boleh macam duduk di situ macam bye-bye tinggalkan orang tu balik. Sebab dia ingat tu tempat tinggal kita. Lepas tu dia keluar, lepas tu dia santai juga, dia terus balik mandi, tak apa mana tu dia. Macam tu je, selalu diorang buat macam tu. Kalau diorang terus balik rumah, awak tu diorang akan kacau. Okay,
Lepas tu diorang lepak mamak sampai pukul 5 pagi. Lepas tu balik rumah tu diorang terus tidur. Tidur. Mandi tidur. Itu je, tak takut, tak seram, tak trauma. Tak ada kot. Okay. Untuk last story hari ni, what is this? Dia kata dia pernah baca mesej yang buat dia berubah pandangan terhadap seorang. Okay, dia cakap masa tu aku pinjam telefon seorang kawan nak tengok gambar Simon sebab telefon dia habis bateri. Lepas tu tengah scroll galeri, tiba-tiba notifikasi mesej muncul daripada group chat yang ada nama dia. Oh my god. Lepas tu entah kenapa kan, aku buka sebab rasa pelik. Bila baca mesej-mesej dalam group tu, dia terkejut. Rupa-rupanya berapa orang yang dia anggap kawan rapat selama ni suka cakap buruk pasal dia kat belakang dia. Dia orang kutuk cara aku bercakap, cara dia pakaian, cara dia siap gelakkan benda yang aku pernah cerita secara personal. Lepas tu dia kata lah, yang paling sakitnya ada seseorang yang aku paling percaya dalam grup tu. Dia cakap lah, lepas hari tu aku mula jadi jaga pendiam dan susah nak percaya orang. So sampai sekarang aku masih bertanya, macam mana lah orang boleh layan kita baik daripada depan tapi sebenarnya simpan rasa tak suka selama ni. Faham, nanti faham. Nanti faham. Apa jadi nanti? Balas dia punya mesej dulu. Balas dia. Maksud siapa? Ya Allah, balas dia punya story lah. Oh. Faham. Ingat pun je, okay. Maybe sekolah 24 tu mungkin kalau tak nak cut off sebab classmate, mungkin boleh jaga boundary distance diri kan. Macam lah tu apa yang baik jadi emo, bukan emo sebab dia apa Dia jadi pendiam. pendiam, normal lah tu. Mungkin boleh start cari circle baru ke, ataupun baru just ke. a sign kot. Allah tunjuk sign pada dia macam, oh rupanya dia orang bukan kawan yang terbaik untuk dia. Nanti pernah tahu waktu form 1, tak tahulah waktu form 1 kan baru lepas habis darjah 6 kan. So dia macam kita budak bocah yang gede-gede. Pak Melati dia macam gede. Melati budak Smiggle dulu. Lepas tu Smiggle brand Smiggle tapi dia macam barang sekolah yang mahal tu. Orang kaya. Lepas tu Melati jenis yang macam okay faham je lah, tapi masih baik. Tapi at the same time maybe waktu tu Melati macam jenis suka show off kot. Don't know lah, salah Melati juga. Tapi lepas tu waktu form 1 tu kan darjah 6 dia masih membawa perangai waktu form 1 tu. Okay, kita still tak matang. Lepas tu kawan-kawan Melati rupanya yang sekelas Melati semua ni diorang buat group benci Melati. Wow. Sampai ke form 2, lepas tu kan Melati pakai spek mata tau. Lepas tu petak. Lepas tu kawan Melati cakap muka Melati macam nenek. Lepas tu waktu tu Betul tak? Terbayang. Okay. Lepas tu waktu tu Melati macam banyak kuat nangis lah waktu tu. So macam selalu kena ejek gembeng lah, suka nangis. Tapi kan PKP tiba datang, tiba-tiba macam relationship dengan kawan-kawan Melati macam kena ejek gembeng? Gembeng. Gembeng tu lain. Kenapa? Tak tahulah, yang macam suka nangis tu apa? Ni cengeng. Oh bukan gembeng. Gembeng tu lain. Gembeng tu tu. Nanti lepas rekod ni dia kita. Tak boleh di luar 18 tahun. Tak tahu kalau itu Tak, tapi sebab ikut kan benda tak baik sebenarnya. Sangat tak baik. Tapi lepas tu tapi kan tiba-tiba dah ada PKP kan. So macam relationship dengan kawan-kawan Melati tu macam entah tiba-tiba tak tahu macam mana tak time PKP tiba-tiba orang lupa macam kawan dia macam biasa. Dengan kawan yang sama. Tak tahulah. Tapi waktu tu kan macam tak matang, macam bocah. So macam entah, tak take itu personal kot. Dan tu lagi pun nanti masuk sekolah menengah pun sama kan. Sama, orang sama sekolah menengah. Jadi kawan sekolah rendah, kawan sekolah menengah orang juga. Tak kan? Tak, masa itu waktu form 1. Oh, dia form 1. Okay. Memang stay sampai form 5? Ha. Oh, tak pindah form 4? Tak, kenapa? Tadi kau orang pindah form 4 sebab aliran kan? Yuran? Aliran. So, itu je cerita untuk minggu ni. See you next week. Bye!